Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak masuk bab baru iaitu bab pembezaan. Bab ni dekat Insta saya dah masuk. So, saya baru nak masuk dekat FB Live lah. Jadi, saya mula dari awal balik. Then, nanti kita buat latihan sama-sama lah. Kalau tak faham, boleh tanya. So, untuk bab pembezaan, kita ada 4 subtopik, iaitu yang pertama kita akan cover pasal had dan hubungannya dengan pembezaan. Ini kita akan cover hari ni. And then, esok insyaAllah saya akan ajar 4 jenis. Hari ni saya akan ajar 1 jenis. And then, lagi 3 jenis tu saya akan ajar esok insyaAllah untuk pembezaan peringkat pertama. And then, pembezaan peringkat 2 insyaAllah saya akan masuk minggu depan. And then aplikasi pembezaan pun saya akan masuk minggu depan yang 1 jenis. Dia ada 4 jenis. Saya kategorikan ada 4 jenis. So saya akan masuk 1 minggu depan, yang 1 lagi minggu 1 lagi lah, untuk 2 lagi, untuk lagi selebihnya. Jadi insyaAllah dalam masa lebih kurang 3 minggu ke 4 minggu kita akan settle lah. So target saya 4 minggu kita settle bab ni, dan lepas tu baru saya masuk maths balik. Saya siapkan maths dulu, lepas tu saya masuk maths. So hari ni jom kita masuk had dan hubungannya dengan pembezaan. Kita masuk yang pertama, yang ni. So jom masuk. Ini adalah had dan hubungannya dengan pembezaan. Cara penulisan dia adalah depan ni ada perkataan had. Nampak tak kat sini ada perkataan had. Dan dekat sini dia tulis X menghampiri A kat sini. X menghampiri A, and bagi had bagi Fx ialah L. So kita akan dapat nilai L lah, nanti kita akan masukkan. So X menghampiri A ni, dia X ni bukan sama dengan A tau. Dia menghampiri sahaja. Contoh kalau saya tulis X menghampiri 1, dia mungkin akan 0.2, 0.3, 0.4. Dia akan semakin menghampiri 1, tapi dia bukan 1. Dia menghampiri 1 sahaja. And nanti kita tengoklah macam mana nak baca dia bila kita dapat jawapan. Contohlah saya tulis had X menghampiri 1, Fx sama dengan 5. So apabila X menghampiri 1, Fx ni semakin menghampiri 5 lah. Macam tu cara kita nak tengok jawapan nanti. So untuk menentukan, iaitu kita nak tentukan had X menghampiri A Fx ni adalah, 1, cara dia adalah masukkan terus nilai ke dalam Fx ni lah, which is kalau saya cakap F1, saya masukkan dalam persamaan Fx tu 1. Contohlah saya ada Fx sama dengan 2x tambah 1, contoh. So saya masukkan terus, kalau kat sini F1 saya masukkan terus 2, 1 tambah 1, dapat jawapan terus, which is 3 kat sini. Ini kita katakan masukkan nilai terus. Macam mana kita nak tahu bila nak guna cara ni? Cara ni memang kita akan guna first dulu. Bila kita tak dapat 0/0, iaitu yang 0/0 ni. Saya ambil warna hijau. 0/0. Kalau kita tak dapat 0/0, jadi itu adalah jawapan. So ni contoh kat sini, ni tak dapat 0/0 kan, kita dapat 3 kan. So jawapan ni memang 3 lah. Itu final answer dia. And then kalau kamu dapat 0/0, ini case lain, iaitu kamu dapat 0/0. Bila dapat 0/0, kita tak nak jawapan 0/0. So kita kena sama ada guna kaedah pengfaktoran, ataupun kita kena merasionalkan pengangkat atau penyebut fungsi itu. Macam mana kita nak tahu perbezaan? Selalunya ni cara nak bezakan lah. Pengfaktoran ni kamu dah belajar Pengfaktoran ni kamu belajar masa form 2 dulu. And then merasionalkan pengangka ni kamu dah belajar masa tajuk index, log dan index, log dengan assert, index and log. Ni form 4. Kamu dah cover tajuk ni. So merasionalkan ni selalunya dia akan melibatkan set. Memang akan ada set. Kalau tapi bila ada set kadang-kadang tak perlu guna juga. So kita kena tengok situasi. Kadang-kadang dia guna pemfaktoran sahaja. So kamu kena tengoklah bila nak guna pemfaktoran, bila nak guna merasionalkan. Kita kena tengoklah nanti cara penulisan Fx tu macam mana.
Okay. So, once kamu dapat kosong per kosong, kita kena guna sama ada cara kedua dengan ketiga. Tapi sebelum kamu nak tahu dapat kosong per kosong, kamu still akan gunakan cara pertama dulu. Kalau dapat kosong per kosong, baru kamu boleh proceed nak guna kedua ke ketiga. Okay. And then next, ini adalah tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okay, so kita akan tengok contoh-contoh untuk menggunakan ketiga-tiga cara yang tadi saya sebut lah. So, jom kita start soalan yang pertama. Apa-apa pun kita akan check dulu, kosong per kosong. So, untuk yang pertama, kita dapat kat sini A. Saya masukkan iaitu cara yang mudah dulu. Iaitu had X menghampiri 4, 3 tolak punca kuasa X se-X over X tambah 2. So, bila kat sini X menghampiri 4, jadi sebenarnya kita akan ganti X tu dengan 4. So, kat sini X dia kita ada dekat sini dengan kat sini. So, kita ganti je lah. Iaitu kita akan dapat 3 tolak set 4 per 4 tambah 2. So, 3 tolak set 4. Set 4 ni kita akan dapat 2. So, 3 tolak 2 dapat 1. 6 tambah 4 kita akan dapat 6 tambah 4 4 tambah 2, astagfirullahaladzim. 4 tambah 2 akan dapat 6. So, dekat sini kita dah dapat jawapan dia 1 per 6, which is bukan, dia tak sama dengan kosong per kosong. So, ini adalah jawapan dia lah. Jawapan final dia adalah 1 per 6. Ini adalah jawapan dia. So, ni settle untuk soalan number A. And then, untuk soalan B. Okay, saya buat pula yang ni B. Had X menghampiri 1, X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1. Okey, then saya masukkan kat sini X sama dengan 1. X menghampiri 1, saya masukkan 1. Iaitu 1 kuasa 2 tolak 1 per 1 tolak 1. And dari sini 1 kuasa 1 adalah 1. 1 tolak 1 kamu akan dapat kosong. 1 tolak 1 sama dengan kosong. Nampak tak? Ini bila kita dapat kosong per kosong, iaitu yang ni. So, bila dapat kosong per kosong, kita tak nak. So, sekarang sama ada saya akan guna cara kedua atau cara ketiga, iaitu sama ada kita nak faktorkan. So, kena sama ada faktorkan ataupun kita nak merasionalkan. Okey, kalau merasionalkan ni kita akan darab dengan conjugate. Conjugate tu apa? Ini kena tengok balik yang kita belajar masa form 4, iaitu pendaraban indeks lah untuk hilangkan conjugate. Nanti saya ulang balik. And untuk faktorkan kita tengok dulu, boleh faktorkan tak? Okey, untuk faktorkan, kalau contohlah X square tambah 2X, ini senang. Saya boleh keluarkan je X, kita tengok apa yang sama, saya akan dapat macam ni. Ataupun kalau saya dapat faktorkan macam X kuasa 2 tambah 8X tolak 6. So, ini pun saya boleh faktorkan guna kalkulator, tekan je. So, saya akan dapat kat sini 1, 8, negative 6. Ni saya teka je. Okey, ni akan dapat point lah. So, tak boleh lah. Kita tak boleh faktorkan yang ni. So, tak apa. Saya akan tunjuk yang dari sini sahaja. So, bila kita nak faktorkan, saya guna kaedah pemfaktoran dulu. Kalau tak boleh, baru saya akan guna merasionalkan. So, dari sini saya akan guna. Sini adalah X square minus 1. Okey, maksudnya boleh faktorkan. Saya kena guna konsep A square minus B square. A square minus B square bersamaan A tambah B, A minus B. Yang ni kamu kena ingat. Memang ada. Kamu belajar masa bab pengfaktoran. So, yang 3 yang selalu digunakan, yang kita akan selalu ingat adalah A square tolak B square bersamaan A tambah B, A minus B. Lagi 2 ni adalah A square, A minus B square dalam kurungan macam tu. So, ni kita akan dapat A square plus B square minus 2AB. Lagi satu A tambah B square sama dengan A square plus B square plus 2AB. So, yang membezakan
atas dengan bawah ni adalah yang belakang ni. Ni tolak 2AB, ni tambah 2AB. So, tiga-tiga ni yang kamu kena ingat. Especially yang first ni. Yang first ni selalulah kamu kena tahu A square tolak B square sama dengan A tambah B. Jadi dari sini saya boleh nampak ni sebenarnya X square tolak kat sini. Yang ni X square tolak 1 square. Nampak tak? X square tolak 1 square maksudnya A adalah X, B dia adalah 1. So 1 square kan dia akan sama dengan 1. So kita boleh bentuk X square, A square tolak B square. So ini adalah A square. Ini adalah B square. So kalau kamu nampak tengah ni tolak, terus kamu try fikirkan boleh jadikan dalam bentuk ni tak? So bila dah jadikan, kamu tentukan yang mana satu A, mana satu B. Bila kamu dah ada A dengan B dia, kita boleh dapat A tambah B, A tolak B. Which is yang atas ni. So, A tambah B, A tolak B dia adalah, saya akan dapat dekat sini, A dia X, X tambah 1, X tolak 1. Okay, that's why saya cakap kamu kena tahu faktor kan. So, kat sini saya padam. Okay, ni yang tadi saya check, saya padam So, kat sini, ni saya naikkan. So, kat sini saya akan dapat had X menghampiri 1 per X tolak 1. So, dari sini saya boleh cut atas bawah. Atas bawah. So, saya akan dapat kat sini had X menghampiri 1. Sini X tambah 1. So, dari sini baru saya masukkan macam biasa. Itu teknik yang nombor 1 tadi. Which is saya akan masukkan. Saya akan dapat 1 tambah 1. Which is 2. Ini adalah jawapan dia. Okay, so make sure you check dulu sama ada you akan dapat 0 per 0 atau tak. Kalau you tak dapat 0 per 0, you boleh dapat jawapan terus. Kalau dapat 0 per 0 sama ada faktorkan ataupun merasionalkan. Okay, so ini adalah untuk soalan B. And then untuk soalan C. Saya pandang balik. Okay, so untuk C dia kata had set X tambah 1 tolak 1 per X. Okey, apa-apa pun kita check dulu. Dapat 0 per 0 tak? So, dekat sini had X menghampiri 0. Set X tambah 1 tolak 1 X. So, saya gantikan 0 kat sini. Iaitu set 0 tambah 1 tolak 1 per X. So, kat sini set 1 akan dapat 1 ya. 1 tolak 1 akan dapat 0. Per bawah pun akan dapat 0. Okey. Once kita dapat 0 per 0, terus kamu kena fikir, okey, yang ni kita memang tak boleh guna cara masukkan terus. Saya kena guna sama ada nak faktorkan ataupun merasionalkan. Bila saya nak memfaktorkan, ini memang tak boleh faktorkan dah ni. Macam mana saya nak faktorkan? Tak ada apa yang sama pun. So, dari sini kita tahu kita kena merasionalkan. Okey? Macam mana nak merasionalkan? Perkataan had tu memang kena tulis sampai last je. Tak payah. Tulis yang ni je. Lepas tu bila kamu masukkan nilai, sepatutnya tak payah pun dah tak apa. Terus tulis pun tak apa. Kamu nak sambung sebelah dia pun tak apa. Ni saya bawa ke bawah. Macam tu. Okey, Akmal? Okey, so dari sini, bila saya dah tulis macam ni, saya pun kena rasionalkan. Sebab saya memang tak boleh faktorkan apa yang sama antara ni dengan ni. Saya nak guna konsep square tu pun tak boleh. Okey, sebab yang ni bukan square. Nampak tak? So, dari sini saya kena merasionalkan. Bila nak merasionalkan, saya kena fikir balik bab indeks. Log dengan indeks, set and log. Aduhai, saya pun lupa dia punya fullnya. Okay, so A dengan B ni saya padam sebab kita dah tengok tadi. So, saya padam yang ni. So, untuk merasionalkan ni, saya buat revision sikit, tajuk log. Bila dia ada contoh kat sini X tambah 1, tolak 1, apa yang penting untuk merasionalkan ni, iaitu kita nak hilangkan set ni, dia kena darab dengan conjugate dia. Kita kena tengok operasi tengah-tengah dia ni. So, contoh kat sini, operasi tengah dia ni tolak. So, bila tolak, kita akan darab yang sebaliknya, iaitu kita akan darab dengan tambah.
So dekat sini kita akan dapat, ni macam satu group lah, which is ni group yang pertama. Set X tambah 1 tolak 1. So kat sini saya akan darab dengan set X tambah 1. Dalam ni jangan kacau, kita hanya tengok yang di antara diorang je, apa diorang punya operasi. Ni operasi tolak, saya akan tukar dia jadi tambah 1. Ini maksudnya kita darab dengan conjugate dia. So kalau contoh saya bagi kat sini set X tambah 2, contohlah. So saya nak cari dia punya opposite, saya akan darab dengan ni tambah, dia akan jadi tolak kat sini, tolak 2. Dalam ni set X, dia macam tu. So kamu kena tengok operasi apa yang dia tulis kat situ untuk darabkan dia punya opposite. So dekat sini dengan kata lain, kita sebenarnya nak cari kat sini contoh, this is A, this is B, contohlah. So kita ada A tolak B, kita darab dengan A plus B. Kalau kita ada A plus B, kita darab A tolak B. Dengan kata lain, dia nak guna konsep yang pemfaktoran tadi, iaitu A square tolak B square bersamaan A tambah B, A tolak B. That's why saya cakap kat kamu, ini sangatlah penting. Yang ni kena ingat. Untuk pemfaktoran penting, untuk merasionalkan pun penting. Sebab kita akan guna konsep ni. Okay. So dari sini saya dah tahu kita akan darab dengan set X plus 1. Jadi saya akan tulis apa A dia, apa B dia. Alright. So dekat sini saya akan padam. Make sure yang ni sangat-sangat penting. So saya padam sini. Saya dah tahu ini pendaraban dia. Jadi saya akan tulis balik. Saya tulis kat sini untuk pengiraan. Had X menghampiri kosong, set X tambah 1 tolak 1 per X, saya akan darab dengan set X tambah 1 tambah 1. Ingat tolak jadi tambah. Sini, sekejap saya buat yang ni nak bagi nampak. Sini tolak, sini jadi tambah. So bila kamu darab dekat atas, dekat bawah pun kenalah. Dia akan jadi macam ni. So bila saya dah darab macam ni, saya tahu ini adalah, saya tak naklah merajingkan sangat diri saya nak darab satu-satu. Kalau kamu nak darab satu-satu, kamu akan dapat macam ni tau. Kamu akan darab sini dengan sini, sini dengan sini, sini dengan sini, sini dengan sini. Sebab dia kumpulan dengan kumpulan. Ini algebra. So kat sini saya dah tahu sebenarnya ialah A tolak B, A tambah B. Nampak tak? So kita sebenarnya kita akan dapat, ni sama je maksudnya dengan A tambah B, A tolak B. Sama je. Sebab ni sama je, dia nak susun balik je. So sebenarnya kita akan dapat A square tolak B square. So dari sini saya dah identify A dia adalah yang ni, B dia adalah yang ni. So sebenarnya nanti saya akan dapat set X tambah 1 square tolak 1 square. Kalau kamu nak kembangkan satu-satu macam saya cakap tadi pun boleh. Sama je kamu akan dapat jawapan nanti. So bawah pula akan darab, atas darab atas, atas atas, konsep pendaraban pecahan bawah darab bawah. So bawah akan darab X dengan set X tambah 1 tambah 1. Macam tu. So bila dah tambah yang ni, jom kita cuba selesaikan. Dapat kosong lagi tak? So kat sini saya akan dapat, ni still ada lah sebab saya tak masukkan nilai lagi. Had ni still ada. So kat sini saya akan permudahkan dulu. Had X sama dengan kosong. Okey, yang bawah ni kalau kamu nak kembangkan pun boleh. Kalau kamu tak nak kembangkan pun boleh. Kita tengok. Kalau dapat kosong bawah ni, kalau kamu tak kembangkan dapat kosong bila kamu masukkan nilai. So kamu kembangkan lah. Kalau dia tak dapat kosong, sama je. Alright. So di atas ni saya akan dapat X tambah 1 sebab saya cut set dengan square. Lepas tu tolak 1. Bawah adalah X. Set X tambah 1 tambah 1. And then sebelah ni saya akan dapat, saya sambung lagi. Saya guna warna lain. Pening pula guna warna merah. So kat sini saya akan dapat ni boleh jadi X je. So X had
X menghampiri kosong, X per, betul ke atas tu akan dapat X per, bawah ni kita akan dapat X, and then set X tambah 1 tambah 1. Okay, and then saya dapat kat sini, ni boleh cut lagi. X. Selalunya macam tu, kita boleh dapat lagi. So kat sini saya akan dapat lagi had X menghampiri kosong. Selagi saya tak masukkan nilai X kosong tu, saya akan tulis balik had tu. 1 per set X tambah 1 tambah 1. So dari sini baru saya masukkan, iaitu 1 per kosong tambah 1 tambah 1. So, saya akan dapat kat sini 1 per kosong tambah 1, 1. Set 1 tambah 1 akan dapat 2. So, ni jawapan dia. Alright. So, merasionalkan ni dia panjang sikit dia punya step. Asalkan kamu faham macam mana kita nak darab dengan apa, iaitu conjugate dia. So, step dia yang paling penting adalah dekat atas ni lah. Which is yang ni. Kamu kena tahu nak darab dengan apa ni. Alright. So, ini adalah dia punya 3 cara, iaitu yang tadi ni, masukkan nilai terus, ataupun pemfaktoran, ataupun merasionalkan. Okey, 3 cara ni. So, kamu kena pilih salah satu. Yang paling senang yang nombor 1 ni lah. So, apa-apa pun mesti akan masukkan dulu. Kalau dapat kosong per kosong, proceed. Sama ada nombor 2 ataupun nombor 3. Okey. So, ini adalah untuk soalan tu, yang had. So, sekarang macam mana kita nak baca dari graf? Ini cara nak baca dari graf, Saya buat satu soalan yang melibatkan graf. So, kat sini dia cakap, raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi y sama dengan fx. So, ini adalah graf dia. Nampak tak pelik? So, dia ada dekat atas, dia ada dekat bawah. Nampak, So, dari sini, dia kata, berdasarkan graf, cari f kosong. Okey, kamu kena ingat, apa yang tulis kat dalam ni sebenarnya macam fungsi. So, dalam ni adalah bahagian x. So, contoh fx dapat apa? Kat sini adalah bahagian y. Ini bahagian y, ini bahagian x. Alright. So, kat sini dia kata x ni kosong. So, kalau x kosong, kita tengok mana saya nak dia punya highlight. Okey. Kalau x sama dengan kosong, sini. Kosong. So, sama ada kat sini 1. Tapi perasan satu dia ni. Satu dia ni nampak ni. Dia ada macam kosong kat situ. Okey, so sebenarnya dia tak kena 1 pun. Tapi dia menghampiri nilai 1. Maksudnya macam tu. And then dekat sini, ini adalah 4. Dengan kata lain, f kosong ni ada 2 jawapan. Iaitu f kosong adalah 1, nilai dia dihampiri dari kiri. F kosong bersamaan 1. Macam tu jawapan dia. Sebab ni dari belah kiri. Macam tu. Kalau yang atas tu dihampiri dari kanan. F kosong bersamaan 4. Ini adalah jawapan dia. Dia ada 2 jawapan. Iaitu 1 dihampiri dari kiri. 1 lagi dihampiri dari kanan. Okey. So, ini jawapan untuk A1. Lepas tu B. A2. A2 dia cakap tentukan sama ada fx x menghampiri kosong ni wujud atau tidak. Jelaskan. So, kat sini saya boleh nyatakan bahawa dia tak wujud. Fx had x menghampiri kosong, fx tidak wujud. Apa saya tulis ni? Astaghfirullahalazim. Tidak wujud kerana mempunyai 2 nilai yang berbeza. 2 nilai yang berbeza. Okey, tu cara kamu nak baca. Sebab dia tak boleh 2 nilai berbeza. Alright. And then, untuk B, seterusnya, cari had fx x menghampiri negatif 1. So, saya tengok je lah kat sini. X menghampiri negatif 1. Saya padam nak bagi nampak. Ini adalah x dia, negatif 1. So, kita bacalah nilai y dia. So, jawapan dia adalah 2. Senang je nak baca dari graf.
And then dia kata had fx x menghampiri 5. So saya bulat yang 5 ni pula, baca yang ni pula. Titik 3. Nampak sini, sini. So saya dapat 3. So dengan kata lain, untuk yang baca dari graf, kamu kena tahu baca yang ni. Iaitu ini adalah dipaksi X, ini adalah jawapan dipaksi Y. Kalau dia tulis sama dengan 2, kamu kena tengok pula patah balik. Dapat X dia. Alright?